Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ucapkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 setia dan 3 cekal. Okay, hari ini 24 November, Selasa jam 10.30 hingga 11.30. Okay, kita teruskan lagi dengan kelas sejarah. Okay, kelas sejarah online kita. Okay, jadi kita tengok apa yang kita dah ulang kaji sebelum ini. Okay, kita masih lagi berbincang dengan kertas soalan peperiksaan akhir tahun. Okey, so untuk makluman kamu, untuk bahagian B struktur, kita dah bincang soalan nombor 1, kita dah bincang soalan nombor 2, kita dah bincang soalan nombor 3 dan minggu lalu kita dah selesai bincang soalan nombor 4. Okey. Oh, pembetulan. Minggu lepas kita dah selesai bincang soalan nombor 2. Okey, struktur nombor 2. Jadi pagi ini kita akan masuk ke bahagian C, iaitu bahagian esei. Okey, kita akan berbincang soalan nombor 1. Jadi soalan 1 ini, apa bab yang disoal untuk soalan nombor 1 esei? Okey. Bab yang pertama, tingkatan 1, mengenali sejarah. Okey, bab 1, mengenali sejarah. Okey, jadi apa topik tumpuan kita pada pagi ini? Okey, yang pertama, pengertian sejarah. Kita akan berbincang topik 1.1, 1.1, pengertian sejarah. Okey, yang kedua, topik 1.4, sumber sejarah. Okey. Dan yang terakhir, topik 1.5, kaedah penyelidikan sejarah. Okey. Jadi kita terus pergi ke topik yang pertama, pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah. Okey, jadi apa itu sejarah? Okey, apa itu sejarah? Apakah sejarah? Okey, dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab sajaratun. Okey, so tolong ambil berat perkataan-perkataan yang saya highlight itu Okey. Istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab sajaratun yang bererti pokok. Okey, yang bererti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan asal usul. Okey, so itu istilah sejarah dari sudut bahasa Melayu. Okey, kita tengok. Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai asal usul, keturunan salasilah. Ini yang ada dalam Kamus Dewan. Peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan tambur. Kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Jadi ini definisi yang ada dalam Kamus Dewan. Kalau kamu buka Kamus Dewan, so yang inilah yang akan dinyatakan dalam Kamus Dewan. Maksud sejarah dalam Kamus Dewan. So kita tengok daripada bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. Sejarah ialah history. So history bermaksud cerita tentang seseorang. Cerita tentang seseorang. Perkataan history pula berasal daripada bahasa Yunani, iaitu historia. Historia yang bererti penyelidikan. Yang bererti penyelidikan. Jadi so ini ialah penerangan tentang pengertian sejarah. Penerangan tentang pengertian sejarah. Kita akan pergi ke seterusnya. 1.4, sumber sejarah. Sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer dan juga sumber sekunder. Kita tengok yang pertama dahulu. Sumber primer. Sumber primer ini ialah sumber asal. Sumber asal, sumber yang belum diolah atau diterbitkan. Bersifat asli, belum ditafsirkan. Contoh fosil, artifak, bukan artifak,
batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diary. Okey, jadi saya cuba fahamkan macam ni ya. Sumber ini ialah barang-barang sejarah, okey, dokumen-dokumen sejarah yang kita jumpa. Kita jumpa mungkin kalau contoh barang sejarah, kamu korek tanah, okey, kita buat cari gali dan kamu jumpa barang itu. So, barang itu kita belum buat apa-apa lagi. So, kita panggil barang itu sebagai sumber prima. Okey, kita panggil barang itu sebagai sumber prima. Okey, yang kedua, sumber sekunder. Okey, sumber sekunder. So, apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder ialah bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Okey, bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Okey, bahan itu telah disebar. Okey, bahan tersebar kepada umum. Bahan itu telah disebar kepada umum. Contoh, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan risalah. Okey, jadi itu adalah contoh sumber untuk sekunder. Okey. So, yang terakhir, kita pergi ke 1.5. Kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah penyelidikan sejarah. Okey. Dalam kaedah penyelidikan sejarah ni ada 3. Yang pertama, kaedah bertulis. Yang kedua, kaedah lisan. Yang ketiga, kaedah arkeologi. Okey, kaedah arkeologi. So, kita akan tengok satu persatu kaedah ini ya. Okey, yang pertama, kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis ini ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Okey. Kaedah ini boleh dilihat pada catatan harian seseorang. Okey, ataupun fail kerajaan atau catatan pengembaraan. Okey ya. Proses kaedah bertulis ini ada 5, iaitu yang pertama, mengenal pasti sumber, mendapatkan dan mengesahkan sumber, mengumpul dan menyimpan sumber, menggunakan peralatan yang sesuai dan menganalisis. Okey, yang terakhir, menganalisis. Okey, so yang nombor 4 tu saya betulkan ya. Menggunakan peralatan yang sesuai. Okey, setakat itu saja. Dan yang terakhir, menganalisis. So, yang nombor 4 itu dan menganalisis itu kamu abaikan. Okey, menganalisis itu jatuh ke nombor 5. Okey, so itu ialah penerangan untuk kaedah bertulis. Okey, so tolong ambil lembaran maklumat ini sebab ini ialah esei ya. Okey, yang kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui proses temu bual. Okey, apa itu proses temu bual? Interview. Okey, interview. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual adalah dikenali sebagai orang sumber. Okey, tokoh yang dipilih untuk ditemu bual adalah dikenali sebagai orang sumber. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan, iaitu yang pertama, persediaan. Yang kedua, rakaman temu bual. Okey, rakaman temu bual. Yang ketiga, memproses rakaman tersebut. Memproses rakaman temu bual tersebut. Okey, so ini adalah penerangan tentang kaedah lisan. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, kaedah arkeologi. Okey, so kaedah arkeologi ini merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada tinggalan sejarah. Okey, antara bahan tinggalan sejarah ialah fosil, tembika, bahan logam, binaan daripada batu. Okey. Kaedah untuk melakukan kaedah arkeologi ini adalah melakukan aktiviti ekskavasi. Ekskavasi ataupun kita panggil sebagai cari gali. Okey, cari gali. Okey, jadi contoh inilah kelas, inilah aktiviti cari gali ataupun aktiviti ekskavasi.
okey, yang dilakukan oleh para pengkaji sejarah. Okey, ini Malaysia, ni gambar Malaysia. Tengok macam mana mereka menjalankan aktiviti cari gali, mencari bahan-bahan sejarah. Okey, seperti yalah, kalau kita tengok gambar sini mungkin fosil, mungkin bahan batu, okey. So ini adalah gambar berkaitan dengan kaedah cari gali. Okey. Jadi sebenarnya kita dah selesai dah untuk kelas hari ini. So untuk hari ini saya tinggalkan kamu untuk kamu berfikir apa cara yang boleh dilakukan bagi memastikan remaja pada zaman kini menyukai, meminati mata pelajaran sejarah. Okay, so saya tinggalkan ini untuk kamu fikir, kamu cari maklumat-maklumat apa ataupun idea-idea apa yang boleh kita lakukan, okay, untuk memastikan pelajar-pelajar sekolah, okay, murid-murid atau remaja pada zaman kini menyukai mata pelajaran sejarah. Okay, so kelas hari ini sudah pun selesai. Okay, selesai perbincangan soalan satu esei. So, saya minta pelajar tolong, okay, sekejap saya buat sedikit edit. Okay, tolong isi kehadiran dan jawab soalan yang disertakan dalam borang kehadiran sebelum jam 4 petang ini. Okay, so saya ulang sekali lagi, pelajar yang mahir menggunakan, tahu pandai menggunakan QR code, scan QR code tersebut. Yang tak ada QR code, type lah link itu dan isilah kehadiran dan jawab soalan sebelum jam 4 petang nanti. Okay. Okay. Jadi itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Woo!